Kerajaan Madani harus memohon kepada kerajaan negara Singapura agar hukuman mati Panirselvam ditangguhkan memandangkan kertas siasatan dibuka oleh PDRM di Malaysia berdasarkan maklumat yang diberikan. Pada hari Ahad iaitu 16 Februari 2025, keluarga Panirselvam yang merupakan seorang warga Malaysia yang sedang menjalani hukuman mati di Singapura telah menerima notis hukuman mati yang akan berjalan pada hari Khamis, seperti yang saya katakan tadi, iaitu 20 hari bulan Februari. Panirselvam yang berumur 27 tahun telah ditahan di checkpoint Woodlands, Singapura pada tahun 2014. Beliau diberikan sebuah package oleh seorang warga negara Malaysia dengan sebuah bungkusan yang dikatakan mengandungi ubatan yang perlu diserahkan kepada seorang warga Singapura apabila sampai di sana. Panir selalunya telah pun menafikan dengan tegasnya bahawa beliau mempunyai pengetahuan bahawa bungkusan tersebut mengandungi 51.48 gram heroin dan telah ditahan di Singapura dan telah dikenakan hukuman mati pada tahun 2017. Walaupun beliau telah pun memberi kerjasama dan telah memberikan maklumat yang penting seperti nama, nombor MyCard, alamat rumah dan nombor telefon warga Malaysia yang telah merekrut dan memberikan jaminan tiada barangan yang menyalahi undang-undang di dalam milikannya. Beliau juga telah pun memberikan maklumat berhubung warga Singapura yang telah digunakan oleh pihak polis Singapura untuk menahannya. Nah, walaupun Mahkamah Tinggi Singapura memutuskan bahawa Panirselvam didapati menghantar dadah oleh pihak pendakwa raya di Singapura bahawa tertuduh telah bekerjasama untuk memberi maklumat penting dalam siasatan kes pengedaran dadah di Singapura. Untuk tambahan, sijil tersebut akan memberi discretion kepada mahkamah untuk tidak mengenakan hukuman mati, tetapi sijil itu tidak dikeluarkan oleh pihak pendakwaan di Singapura. Pada hari Rabu 12 Februari 2025, keluarga Panir telah pun sekali lagi membuat laporan polis berhubung maklumat warga Malaysia yang telah merekrut dan memberikan bungkusan tersebut kepadanya dan bertanya berkenaan perkembangan kes tersebut. Dan kemudiannya menerima maklumat bahawa kertas siasatan telah dibuka dan seorang pegawai penyiasat telah dilantik untuk mengendalikan kes ini setelah 10 tahun. Dengan segala hormatnya, kami adalah berpendapat bahawa Panirselvam merupakan seorang keldai dadah ataupun drug mule dan tidak patut digantung mati sedangkan sindiket dadah di luar masih bebas dan barangkali sedang menyusun strategi baru untuk merekrut mangsa dari Malaysia untuk membantu mereka membawa bungkusan dadah merentas sempadan tanpa mengetahui kandungannya. Nah, memandangkan maklumat dan kerjasama yang telah pun diberikan oleh Panirselvam adalah mustahak dan penting dalam proses siasatan di Malaysia, maka kami merayu agar negara Singapura tidak melaksanakan hukuman mati terhadap Panirselvam. Kami juga berharap agar Panirselvam dibawa pulang ke Malaysia untuk meneruskan pemenjaraan beliau di Malaysia supaya beliau dapat memberi maklumat dan kerjasama dan memudahkan siasatan kes ini di Malaysia seperti yang dapat diperhatikan di negara Indonesia, di mana 7 banduan hukuman mati dihantar pulang ke negara masing-masing, iaitu 5 warga Australia, seorang wanita dari Filipina dan seorang lelaki dari Perancis. Dalam rujukan ini, wanita Filipina, Mary Jane Veloso, telah memberikan maklumat kritikal yang telah membantu pihak polis Filipina menahan dalang sindiket dadah dan memandangkan beliau telah membantu di dalam siasatan polis, maka kerajaan Indonesia telah menghantar Mary Jane pulang ke Filipina sebagai seorang banduan hukuman mati di mana beliau sedang menjalani tahanan di pusat tahanan wanita di Filipina dan bukan dibebaskan secara automatik. Pada tahun lepas juga, 2 lelaki warga Malaysia yang ditahan di Guantanamo Bay yang terlibat di dalam pengeboman di Bali pada tahun 2002 dibenarkan dihantar pulang ke Malaysia namun
di bawah pemantauan pihak kerajaan serta menjalani proses rehabilitation. Kami menyokong usaha kerajaan Malaysia seperti Singapura yang memandang serius akan musibah ataupun masalah pengedaran dada di negara dan di rantau ASEAN dan sedang giat memburu dalang sindiket dada yang bertanggungjawab memusnahkan masyarakat dan komuniti. Namun, menggunakan hukuman mati terhadap keldai dada di dalam transaksi jutaan ringgit ini oleh sindiket yang masih bebas bermaharajalela tidak wajar digunakan. Kami sekali lagi merayu kepada kerajaan Malaysia untuk memohon agar kerajaan Singapura menangguh pelaksanaan hukuman mati terhadap Paneerselvam yang kami berpendapat merupakan seorang mangsa keadaan ataupun a victim of circumstances, memandangkan siasatan telah dibuka di Malaysia berdasarkan maklumat yang telah beliau berikan terhadap individu yang telah merekrut dan memberikan satu bungkusan kepada beliau lebih 10 tahun yang lepas. Sebagai tambahan kepada kenyataan tersebut, saya ingin menekankan di sini bahawa di bawah the Misuse of Drugs Act 1973, iaitu Akta Singapura, di bawah Seksyen 33B2B Akta tersebut, pihak pendakwaan boleh, seperti yang saya katakan tadi, mengeluarkan satu sijil yang saya bacakan di dalam bahasa Inggeris di sini. Discretion of court not to impose sentence of death in certain circumstances. Where a person commits or attempts to commit an offence under Section 5(1) or 7, being an offence punishable with death under the 6th column of the 2nd schedule, and the person is convicted thereof, the court may, if the person satisfies the requirements of subsection 2, instead of imposing the death penalty, sentence the person to imprisonment for life. And if the person is sentenced to life imprisonment, the person shall also be sentenced to caning of not less than 15 strokes. Dan seterusnya di Perenggan 2B menyatakan keperluan ataupun requirement di bawah iaitu seorang pendakwaan ataupun public prosecutor di Singapura perlu mengisukan sijil tersebut. Ianya berbunyi seperti berikut. Where the public prosecutor certifies to any court that in his or her determination, the person has substantively assisted the Central Narcotics Bureau in disrupting drug activities within or outside Singapore. Or outside Singapore, itu adalah penting. Oleh kerana sekiranya didapati bahawa Paneerselvam ini boleh membantu dalam siasatan pengedaran dada di Malaysia, ianya boleh digunakan ataupun diambil kira sebagai satu faktor untuk pengeluaran sijil tersebut. Jadi saya sekali lagi merayu terhadap kerajaan Malaysia untuk memohon kepada kerajaan Singapura agar pelaksanaan hukuman gantung mati tersebut pada hari Khamis ini ditangguhkan.